Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama saya ialah Datuk Dr. Roizat dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 90 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge berward adalah sebanyak 5,796 kes, iaitu bersamaan dengan 82.1%. Sehingga 21 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 50 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 7,059 kes dan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,149 kes. Ingin dimaklumkan daripada 50 kes yang dilaporkan hari ini, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 47 kes penularan tempatan, 41 kes adalah bukan warga negara, di mana 34 kes telah dikesan di depo tahanan imigresen di Bukit Jalil. Mereka ini telah berada di dalam tahanan sejak sebelum bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020. Daripada 13 kes adalah penularan dalam komuniti dan 6 kes adalah warga negara penularan tempatan. Sehingga kini terdapat 10 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut 7 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 setakat ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 114 kes, iaitu bersamaan dengan 1.61% daripada jumlah keseluruhan kes. Ingin dimaklumkan bahawa terdapat satu kluster baru yang telah dikesan di depo tahanan imigresen di Bukit Jalil. Sehingga 21 Mei 2020 jam 12 tengah hari, seramai 645 orang telah disampel dan diuji secara keseluruhan, di mana 35 kes positif COVID-19 telah dikesan. 400 kes negatif COVID-19 dan 210 orang masih menunggu keputusan. Kesemua 35 kes positif tersebut adalah melibatkan bukan warga negara dan orang kena tahan, iaitu 17 warga negara Myanmar, 15 warga negara India, 1 daripada Sri Lanka, 1 daripada Bangladesh dan 1 warga Mesir. Pelbagai aktiviti pencegahan dan kawalan telah pun dijalankan, misalnya aktiviti nyakuman, pendidikan kesihatan seperti penjagaan kebersihan diri, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun serta penekanan mengenai penjarakan sosial. Punca jangkitan adalah masih dalam siasatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian telah menyediakan perkhidmatan kesihatan ke semua pusat depo tahanan secara berjadual. Perkhidmatan ini diberikan oleh pasukan kesihatan dari klinik kesihatan yang terdekat. Anggota pasukan kesihatan ini adalah terdiri daripada pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat terlatih dan jururawat masyarakat. Pelbagai perkhidmatan yang telah diberi seperti rawatan penyakit ringan, rawatan awal kecemasan, pemeriksaan kesihatan ibu hamil, kesihatan bayi dan kanak-kanak, termasuk suntikan imunisasi berdasarkan jadual imunisasi kebangsaan. Kes-kes yang memerlukan rawatan pesakit dalam dan kes kecemasan seperti ibu yang bakal bersalin akan dirujuk ke hospital Kementerian Kesihatan yang berdekatan. Kesemua perkhidmatan yang diberikan ini tidak dikenakan sebarang charge fee. Bagi memastikan kes-kes jangkitan COVID-19 dapat dikesan sepenuhnya, Kementerian Kesihatan melalui Pejabat Kesihatan Daerah akan meneruskan tindakan seterusnya, iaitu menggunakan pendekatan tertumpu targeted approach. Misalnya, yang pertama, siasatan pengasanan kontak rapat, penilaian risiko oleh pihak yang berkaitan.
Yang kedua, saringan gejala dan pensampelan untuk mengesan kes secara aktif. Yang ketiga, kes positif akan diasingkan dan dirawat di hospital, manakala kontak rapat akan diletakkan di bawah perintah pengawasan dan pemerhatian bagi kontak COVID-19 di bawah Seksyen 15-1 Akta 342. Kementerian Kesihatan akan terus bekerjasama dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan lain-lain agensi kerajaan bagi pengurusan kes COVID-19 yang melibatkan depo tahanan imigresen. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai agar mengambil tanggungjawab sosial dalam memerangi wabak COVID-19 di Malaysia dengan kekal patuh kepada SOP. Iaitu yang pertama, syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. Yang kedua, orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalankan pemeriksaan kesihatan. Amalkan penjarakan sosial pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Orang ramai turut diingatkan supaya patuh kepada 3S atau 3C dan 3W seperti disarankan oleh kementerian. Elakkan 3S atau 3C iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat iaitu close conversation. Amalkan 3W iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun iaitu wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala, wear, dan warn iaitu amaran daripada kementerian yang lebih berkonsep kepada peringatan iaitu elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin, sentiasa lakukan aktiviti disinfeksi, duduk di rumah dan hanya keluar sekiranya ada urusan penting sahaja dan dapatkan rawatan segera jika bergejala. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan diperketatkan sehingga 21 Mei 2020 yang melibatkan satu lokaliti. Dan lokaliti ini akan tamat pada hari ini, iaitu lokaliti kawasan Pasar Jalan Osman di Bandar Petaling Jaya. Hari ini tiada pertambahan kes dan jumlah kes positif kekal 28 dan 2 kes di luar PKPD dan ia melibatkan 21 bukan warga negara. Seterusnya dimaklumkan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Setakat ini bilangan sampel yang telah diambil dan diuji adalah 40,896 dan bilangan kes yang positif adalah 3,347 iaitu bersama dengan 8.18% dan tiada pertambahan kes pada hari ini dan kluster ini telah melibatkan 5 generasi dan melibatkan 33 kes kematian. Seterusnya saringan COVID-19 di 372 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 21 Mei 2020 dan jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 20,515 dan jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 14,603 iaitu bersamaan dengan 71.2% dan jumlah kes yang positif ialah 660 iaitu bersama dengan 6.5% iaitu 4.5% dan mereka bergejala ialah 96 kes iaitu bersama dengan 14.5% dan mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 564 kes bersamaan dengan 85.5%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 373 pasar sehingga 21 Mei 2020 dan jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang telah dikenal pasti ialah 40,986 dan
31,671 sampel telah diuji dan bersamaan dengan 77.3%. Dan kes yang positif adalah 266 kes, iaitu bersamaan dengan 0.8%. Yang kalau kita lihat, iaitu 30 buah pasar telah didapati positif dengan kes COVID-19. Seterusnya dimaklumkan, saringan dijalankan di 182 pusat jagaan warga emas sehingga 21 Mei 2020. Dan jumlah penghuni dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 7,498. Jumlah sampel yang telah diambil dan diuji adalah 6,702, iaitu bersamaan dengan 89.4%. Dan didapati 18 kes adalah positif, iaitu bersamaan dengan 0.3%. 15 buah pusat jagaan warga emas disahkan ada kes positif COVID-19, iaitu bersamaan dengan 8.2%. Dimaklumkan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 21 Mei 2020, jumlah individu di kuarantin adalah 38,512 dan 30,595 individu telah tamat tempoh kuarantin, iaitu 14 hari. Jumlah kes positif adalah 405, iaitu 405. Ada pertambahan 3 kes dibandingkan dengan semalam, iaitu 2 warga negara yang pulang dari Mesir dan 1 daripada Indonesia. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia, iaitu yang pertama, iaitu kluster baru, iaitu di Depo Tahanan Imigresen di Bukit Jalil. Ada pertambahan kes baru 34, menjadikan jumlah keseluruhan kes 35. Dan kluster Pasar Kajang ada pertambahan 2 kes, menjadikan jumlah kes 5. Kluster Pesentren ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 232 kes. Kluster Sedayan ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 112 kes. Dan kluster Pasar Caukit ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 89 kes. Lain-lain 28 kluster tiada pertambahan setakat hari ini. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 45 makmal COVID-19 sehingga 20 Mei 2020. Kapasiti maksima ialah 27,573. Dan semalam kita telah berjaya melaksanakan 27,998, iaitu 102% daripada kapasiti maksima. Dan dimaklumkan juga saringan yang dijalankan untuk bukan warga negara dan diuji ialah 27,198. Dan kes yang positif untuk bukan warga negara setakat ini ialah 1,367 bersamaan dengan 5%. Dan mereka yang sedang dirawat ialah 429 bersamaan dengan 31.4%. Dan 3 pesakit masih dirawat di ICU, iaitu 0.7%. Dan melibatkan 4 kematian, iaitu 0.3%. Dan saya buka kepada soalan kalau ada apa pertanyaan. Assalamualaikum Datuk, saya Syamira dari RTM. Tadi Datuk ada maklumkan terdapat kluster baru dari DTI dan difahamkan mereka berada di DTI sebelum PKP, iaitu sebelum 18 Mac. Tetapi mengapa baru sekarang mereka dikesan positif COVID-19? Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan tentang kronologi bagaimana mereka boleh dikesan dan punca jangkitan masih dalam siasatan. Jadi bila agaknya kita dapat tahu keputusan punca jangkitan tersebut? Terima kasih. Jadi kita masih menjalankan siasatan dan mereka telah ditahan. OKT ini telah ditahan sejak sebelum lagi PKP satu dijalankan, iaitu pada 18 Mac 2020. Mereka telah pun ada yang di antara mereka telah pun dihantar pulang dan kita dimaklumkan apabila ujian dilaksanakan di negara yang mereka hantar pulang tu adalah positif dan kita telah dimaklumkan menerusi International Health Regulation Committee. Dan kita menjalankan saringan, ada di kalangan mereka juga ada gejala dan kita telah pun menjalankan saringan dan ujian jadi positif. Jadi apa yang kita laksanakan ialah kita saring semua di blok A, iaitu melibatkan mereka yang telah
ditahan dan keputusannya ialah 34 kes adalah positif dan semalam ada satu kes positif menjadikan keseluruhan dia 35 kes adalah positif. Dan jadi sekarang ni yang positif telah pun kita asingkan dan beri rawatan dan kita sedang menjalankan contact tracing iaitu ataupun kontak rapat mereka. Jadi kita akan juga kuarantinkan kontak mereka. Dan sekarang ni yang telah ditahan selepas PKP ataupun PKPB telah pun dijalankan saringan. Jadi sebab belum lagi kita laksanakan PKP, mereka dah ditahan di Blok A. Jadi mereka tak menjalankan saringan dan juga ujian untuk COVID-19. Datuk, susulan kes semalam membabitkan wanita hamil di Kelantan. Setakat ni dah tahu ke Datuk dia punya punca jangkitan COVID-19 dan update berhubung kontak tracing, sebab tadi Datuk Seri Ismail Sabri mengesahkan yang pesakit ada melakukan sepanjang perjalanan pesakit ada bertemu sanak saudara dan berlakunya kontak. Ya. Jadi kita telah jalankan siasatan dan yang pertama kita lihat kes positif ni iaitu umur 31 tahun, mengandung 35 minggu dan yang pertama kita saring dan juga kita uji ahli keluarga mereka. Jadi kalau lihat pada ahli keluarga kita dah saring 20, setakat ni 20 negatif dan ada 10 lagi pending result sebelum keluar lagi dan kita masih menunggu keputusan dan yang tu untuk ahli keluarga. Yang kedua ialah kontak rapat. Jadi kita akan lihat pada kontak rapat sama ada di tempat destinasi tersebut ataupun di tempat asal iaitu di Ampang. Jadi kita juga akan jalankan saringan iaitu active case detection di kalangan kontak rapat di Ampang. Good afternoon. Datuk, I have 3 questions actually. The first one is on whether the ministry has updates, contact tracing updates for cases in Kedah and Terengganu. Yes. And the second question is about Remdesivir. Malaysia has been taken off the list of countries that will get Remdesivir at a subsidized price. Was wondering if the ministry would be taking any action about this. Third question is about non-Muslim religious services. The newest ruling on this allows only Malaysians to attend services. So non-Malaysians will not be able to do this. Was this part of the ministry's advice? And if so, why? Thank you. Okay, thank you very much. The first question with regards to the contact tracing. So for the case in UUM, so we are identified the 9 students that is associated or close contact to the positive case. So it's ongoing. So hopefully we'll get the swab and all done and we'll report it. And the second is with regards to Remdesivir. Our country in Malaysia has always been excluded under the voluntary license. Although we are developing countries, for example, hepatitis C, we are also been excluded under the voluntary license. And because we have been excluded under voluntary license, despite Malaysia try to pursue and to come under medicine patent pool, but we have been elected in a way. That's the reason why in hepatitis C we resort to compulsory license usage to access to medicine, for example, hepatitis C. Now, similarly, we have been excluded again under the voluntary license. So, but again, whether we are able to access to this Remdesivir at the moment under the solitary trial that we are under WHO, we have recruited 12 patients under the treatment or the trial of Remdesivir. So far, 93 patients have been enrolled into the study, the solidarity trial, and 12 of them has been given Remdesivir. So I think now we have access to the treatment at the moment. But the question is, if it's really this drug is effective, and perhaps we have to look in other means to access to this drug, not the voluntary license, but other means as well. So, and the third question is with regards to, what was the third question? On religious services. Oh yeah. On the religious services, we have started to open the mosque, the maximum capacity of 30. So likewise, we are also opening in stages, slowly but surely.
So we hope that we will start with a small scale, and as we go on, then we will increase the number. But the priority at the moment is given to the caretaker of the place of worship. For example, in a mosque, the caretaker will be given priority. So likewise in the church, in temple, gurdwara, etc. So priority will be given to the caretaker of the place of worship. So the maximum capacity we are limiting to 30. Likewise in the mosque as well. So we hope that we will continue to monitor closely in terms of the implementation of the SOP. And if we are happy with the implementation of the SOP, then we can increase in time, in stages. Datuk, just to follow up on the immigration depot in Bukit Jalil, when you said that they have been inside there since before MCO, so none of them have mingled with people who came after that? If so, how is it possible they could have gotten the virus? So the investigation is still ongoing because those who are isolated, for example, in Block A, and basically we were told that there's no mixing with the patients, those who are detainees coming later than that. But somehow we need to investigate, perhaps from the, I'm not sure, but perhaps from the workforce, for example, from the kitchen, we are not sure. So we need to investigate in detail before we can make any comments. Thank you. So just a follow-up. Was wondering if the ministry had any updates on the Terengganu case detected yesterday. Yeah. And on the religious services as well. Why the need for the ruling on Malaysians only and non-Malaysians not allowed to go? Thank you. So if you look into our foreign workers, for example, there's issue with regards to the screening. It's not about the foreign workers in terms of the occupation, but more importantly that we believe that because they stay in a very close, confined space. So the issue is the close, confined space. Then because of that, we allow our Malaysian to start in terms of priority given to the caretaker Malaysian. Then subsequently, perhaps we can increase once we are sure that the SOP can be complied and adhered to. Then I think in stages we'll open the place of worship. So that's our monitoring. So we are monitoring closely. Hopefully that all our SOP will be adhered to. I think most important is today is that the onus now is not only on the Ministry of Health or the government but it's the onus now is on the public. The rakyat must comply and adhere to the SOP. And if the rakyat comply to the SOP, this is the new norms, then I think we can break the chain of COVID-19 transmission. So we hope that whatever we do, we must comply and adhere to the SOP. Then with regards to the case in Terengganu, that we have a 31-year-old man actually been infected and positive. So we are also now in the process of investigating. So let us get the more details. So our investigation will be focused mainly on family members as well as for the close contact. So I think it will take time for us to do the investigation. Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menganjurkan pertandingan secara atas talian bersiri yang melibatkan murid dan guru melalui program promosi kesihatan sekolah iaitu Happily, memfokuskan komponen kesihatan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Pada sidang media hari ini, Kementerian Kesihatan mengambil peluang mempamerkan beberapa contoh hasil karya adik-adik yang telah menyertai pertandingan kad Hari Raya Happily. Penyertaan keseluruhan adalah sebanyak 270 penyertaan dan Kementerian Kesihatan turut menyarankan masyarakat untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan norma baru. Di antaranya mengelakkan aktiviti ziarah menziarahi dan bersalaman, menjaga kebersihan diri, mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul, makan secara sihat dan kekal aktif.
Dengan itu, Kementerian Kesihatan dengan sukacitanya ingin mengumumkan nama-nama pemenang pertandingan Kad Raya Happily Challenge seperti berikut. Tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Arif bin Kamaruddin, umur 12 tahun, kelas 6 maju, Sekolah Kebangsaan Kem Lampangan Tebang, Sungai Petani, Kedah. Tempat kedua dimenangi oleh Ami Fatihah binti Muhammad Hazri, 9 tahun, kelas 3 Al-Batani, Sekolah Kebangsaan Intan Perdana Port Dickson Negeri Sembilan. Tempat pertama dimenangi oleh Uzma Aisyah binti Omar, umur 12 tahun, kelas 6 Harapan, Sekolah Kebangsaan Taman Indah Pura 1, Kulai, Johor. Selain itu, 17 pemenang turut mendapat hadiah sagu hati. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan syabas juga diucapkan kepada semua pelajar yang telah menghantar penyertaan kad raya masing-masing. Sekian, terima kasih.